kemiskinan merupakan isu global yang perlu ditangani oleh semua negara. Di negara Malaysia, kadar kemiskinan semakin meningkat pada setiap tahun. Isu ini berlaku dari zaman ke zaman tanpa berhenti walaupun teknologi semakin maju dan peluang pekerjaan semakin banyak. Menurut tokoh Surjono Soekanto 1982, kemiskinan bermaksud suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup atau tidak mampu memelihara diri sendiri dengan menyesuaikan dirinya dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan tenaga fizikalnya dalam kelompok tersebut. Menurut Todaro 1985 mengatakan bahawa seseorang dikatakan miskin apabila tidak mempunyai keupayaan untuk menampung perbelanjaan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan asas iaitu bukan makanan. Dari segi ekonomi, sesebuah isi rumah dianggap miskin sekiranya pendapatan bulanan isi rumah adalah kurang daripada pendapatan garis kemiskinan. Kemiskinan membawa masalah perbelanjaan negara semakin meningkat kerana kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar dalam membasmi kemiskinan. Malaysia adalah dirujuk kepada kemiskinan mutlak, iaitu keadaan kekurangan pendapatan kasar bulanan untuk membeli keperluan bagi sesebuah isi rumah yang meliputi keperluan asas manusia. Menurut Menteri, kemiskinan boleh ditarifkan sebagai keadaan yang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sesebuah isi rumah boleh dikatakan miskin jika pendapatan bulanan isi rumah adalah kurang daripada pendapatan garis kemiskinan. Konsep kemiskinan terbahagi kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, sebagai contoh taraf pendidikan yang rendah, kekurangan kemahiran, tanggungan yang tinggi dan sebagainya. Dalam sesebuah negara, isu kemiskinan perlu ditangani kerana ia akan memberi kesan kepada negara, sebagai contoh meningkatkan pembelanjaan kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan perlu tanggung pembelanjaan yang tinggi dalam program pembasmian kemiskinan. Selain itu, menurut Osman Rani pada tahun 1995, tahap pendidikan ibu bapa yang rendah turut mengakibatkan tahap pendidikan anak-anak mereka juga rendah. Ini telah menyebabkan jurang yang besar antara penduduk di bandar dan luar bandar, terutamanya dilihat dari aspek tahap pendidikan. Seterusnya, kemiskinan boleh menyebabkan golongan miskin yang berpendapatan rendah tidak mempunyai kemudahan perumahan yang selaras dengan kemampuan mereka dan ia adalah masalah yang tidak mudah diatasi. Kemiskinan bukan sahaja bermaksud kekurangan dari segi material, namun juga mendefinisikan sebagai kelemahan seseorang individu yang tidak ingin berusaha mengubah status kehidupan dirinya serta kekurangan dari segi keyakinan dan usaha yang dilakukan. Muhammad Majid konten metodologi merupakan kaedah dan teknik mereka untuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan instrumen kajian ini akan dianalisis berasaskan beberapa perkara seperti reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, cara mengumpul data dan cara menganalisis data. Data kuantitatif boleh diukur melalui proses pengukuran seperti borang Google Form. Borang Google Form ini menggunakan skala Likert dan digunakan untuk memenuhi bagi kedua-dua objektif, yaitu mengenal pasti faktor penyebab kemiskinan dalam kalangan bekas peserta IKC dan mengenal pasti faktor pembasmi kemiskinan dalam kalangan bekas peserta IKC. Dalam borang tersebut terdapat dua bahagian yaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A dalam Google Form ini adalah berkaitan dengan demografi atau lebih dikenali sebagai latar belakang bagi setiap responden, manakala bahagian B dalam Google Form yang mempunyai item soalan yang dikelaskan dengan mengikut dua objektif dalam kajian ini. Borang tersebut akan diedarkan kepada 70 orang responden yang terdiri daripada bekas peserta IKC. Seterusnya, pengkaji melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan sorotan kajian yang telah dibuat oleh orang lain sebagai rujukan dalam menghuraikan dapatan kajian. Setelah mengumpul data kuantitatif tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif. Analisis data yang telah dijalankan terhadap data yang dikumpul melalui borang Google Form yang diedarkan kepada responden terpilih. Data akan dianalisis dengan menggunakan kekerapan, min, peratusan, dan rumusan skor. Maklumat daripada borang Google Form akan dianalisis dengan menggunakan skala Likert 5 mata.
Seterusnya, kita beralih kepada analisis kajian. Catapan yang pertama menunjukkan analisis demografi responden berdasarkan aspek jantina. Seramai 10 orang responden berjantina lelaki yang telah disoal selidik dengan kadar 14.3% daripada jumlah keseluruhan para responden iaitu sebanyak 70 orang. Sementara itu, selebihnya adalah responden berjantina perempuan iaitu sebanyak 60 orang bersamaan dengan 85.7%. Kesimpulannya, dalam kajian yang dilakukan, bilangan responden yang berjantina perempuan lebih banyak berbanding dengan bilangan responden yang berjantina lelaki. Catapan yang kedua pula menunjukkan analisis demografi responden berdasarkan aspek umur. Daripada 70 orang yang disoal selidik, terdapat sebanyak 49 orang bekas peserta IKASih yang menyertai atau menjawab borang tinjauan yang dikemukakan iaitu sebanyak 70% orang responden adalah berumur di antara 21 tahun hingga 30 tahun. Kesimpulannya, responden yang berumur dalam lingkungan umur tersebut iaitu 21 hingga 30 tahun adalah kategori umur yang paling banyak responden yang menyertai kajian ini. Seterusnya kita lihat pula kepada aspek bangsa. Terdapat beberapa golongan bangsa dalam kalangan 70 orang responden iaitu Melayu, Cina, Dusun dan lain-lain lagi. Bangsa berbeza ini dipilih sebagai responden adalah untuk mengenal pasti bangsa yang terlibat dalam IKASih ini. Responden Melayu merupakan majoriti dalam kajian ini dengan seramai 52 orang bersamaan 74.3%. Bagi bangsa Cina pula seramai 11 orang responden bersamaan 15.7%. Bagi bangsa Dusun hanyalah satu orang responden yang bersamaan 1.4%. Namun begitu bagi lain-lain bangsa pula mewakili 6 orang bersamaan 8.6%. Catatan yang terakhir menunjukkan analisis demografi responden berdasarkan aspek lokasi. Terdapat dua kategori responden iaitu bekas peserta IKASih yang datang daripada bandar dan luar bandar. Terdapat sebanyak 46 responden dari luar bandar bersamaan 58.6%. Manakala terdapat 24 orang responden iaitu bekas peserta IKASih dari bandar bersamaan 42%. Jelas di sini menunjukkan bahawa bekas peserta IKASih ini kebanyakannya datang daripada luar bandar. Seterusnya, pertama sekali kita lihat kepada analisis kajian untuk objektif yang pertama iaitu faktor penyebab kemiskinan dalam kalangan bekas peserta IKASih di Malaysia. Terdapat 6 faktor penyebab kemiskinan dalam kalangan bekas peserta IKASih yang dikaji. Antaranya adalah tahap pendidikan yang rendah, kurang bantuan daripada pihak yang berkenaan, banyak tanggungan, kurang kemahiran, masalah kesihatan dan masalah keluarga. Dalam jadual dan graf tersebut menunjukkan faktor banyak tanggungan mencatatkan min yang paling tinggi iaitu sebanyak 4.31, manakala faktor masalah kesihatan dan masalah keluarga masing-masing mencatatkan min yang paling rendah iaitu 3.70. Seterusnya kita lihat kepada analisis kajian untuk objektif yang kedua iaitu faktor pembasmi kemiskinan dalam kalangan bekas peserta IKASih. Terdapat 6 faktor pembasmi kemiskinan, antaranya adalah keupayaan diri, bantuan ahli keluarga, bantuan dari agensi kerajaan atau bukan agensi kerajaan, dari segi bukan kewangan, bantuan ahli masyarakat, tuntutan agama, latihan dan kemahiran. Dalam jadual dan graf tersebut menunjukkan faktor keupayaan diri mencatatkan min yang paling tinggi iaitu sebanyak 4.31, manakala faktor tuntutan agama merekodkan min yang paling rendah iaitu 3.49. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepada isu kemiskinan, antaranya adalah tahap pendidikan yang rendah, masalah kesihatan, masalah keluarga, kelemahan terhadap kemahiran serta tanggungan hidup yang tinggi. Ini semua kerana ia merupakan asas penting dalam memastikan kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Mengapakah dikatakan begitu? Hal ini kerana apabila seseorang individu itu mempunyai tahap pendidikan yang rendah, maka secara tak langsung ia akan menyukarkan dalam memperolehi pekerjaan yang dapat menampung kehidupannya. Begitu juga dengan masalah kesihatan, di mana ia akan merencatkan usaha seseorang itu dalam mencari rezeki seperti makan, wang, kerja dan lain-lain. Masalah keluarga, kelemahan terhadap kemahiran serta tanggungan hidup yang tinggi juga merupakan penyebab kepada isu kemiskinan ini berlaku. Ia kerana semua faktor tersebut sentiasa berkait antara satu sama lain.
Secara natijahnya, faktor-faktor tersebut menyebabkan isu kemiskinan ini tidak dapat diatasi kerana mereka ini akan berfikiran bahawa sudah berusaha tetapi itulah takdirnya. Setiap isu yang berlaku di negara ini memerlukan cara untuk membasminya. Oleh itu, terdapat beberapa faktor dalam membasmi isu kemiskinan. Antaranya adalah meningkatkan keupayaan diri, bantuan daripada ahli keluarga, bantuan bukan dari segi kewangan, bantuan masyarakat sekeliling, didikan agama serta latihan kemahiran. Berdasarkan kepada faktor tersebut, jelas menunjukkan bahawa dengan adanya usaha-usaha daripada individu dan masyarakat sekeliling dapat membasmi isu kemiskinan. Ia dikatakan kerana dan sekiranya hanya bergantung kepada bantuan-bantuan kerajaan, ia akan mengakibatkan semakin ramai individu itu menjadi malas. Oleh itu, setiap bantuan daripada semua pihak, sama ada diri sendiri, keluarga, masyarakat sekeliling maupun pihak-pihak NGO, dapat dijadikan sebagai salah satu inisiatif. Bukan hanya dari itu saja, malah didikan agama juga penting kerana pengukuhan iman terhadap dalaman individu yang merupakan penggerak kepada individu untuk terus berusaha. Secara tak langsung, ia membolehkan individu itu untuk terus mahir dalam aspek kemahiran bagi penyediaan pengetahuan pada masa hadapan. Secara kesimpulannya, menunjukkan bahawa bukan hanya berharap kepada bantuan kerajaan semata-mata dalam meningkatkan taraf hidup diri dan masyarakat. Terdapat beberapa cadangan yang telah dikemukakan. Yang pertama sekali berkaitan dengan aspek penghijrahan, iaitu migrasi. Kemiskinan ini boleh berlaku akibat daripada migrasi penduduk. Ia kerana migrasi yang tidak seimbang ini akan membawa kesan negatif sekiranya apa yang dijangkakan tidak tepat. Seperti contoh, seseorang itu berpindah daripada kawasan pendalaman ke kawasan bandar bertujuan untuk mencari pekerjaan, tetapi ia tidak sedar bahawa perubahan dari segi kos sara hidup juga akan berubah. Ini bermakna kawasan bandar dan luar bandar ini perlu diseimbangkan agar dapat menjana ekonomi dan berlaku kestabilan ekonomi. Yang kedua adalah berkaitan dengan aspek ekonomi. Krisis-krisis yang berkaitan dengan ekonomi ini juga menjadi punca kemiskinan, seperti pencetakan mata wang yang berlebihan, pengeluaran mata wang dan lain-lain. Secara tak langsung, ia akan mengakibatkan berlakunya inflasi. Dan yang ketiga adalah amalan gaya hidup. Gaya hidup seseorang ini sangat mempengaruhi kesan dalam hidupnya. Jadi, setiap individu ini perlu diingati supaya sentiasa hidup mengikut kemampuan diri. Hal ini bertujuan supaya individu itu dapat memastikan keperluan dan kehendak serta secara tak langsung tidak akan menyeksa diri sendiri. Simpulannya, kemiskinan secara umumnya merupakan keadaan di mana seseorang itu tidak mampu untuk menampung diri mereka sendiri. Seseorang itu juga boleh dikelaskan sebagai miskin sekiranya beliau memperolehi pendapatan bulanan isi rumah yang kurang daripada pendapatan garis kemiskinan (PJK) yang telah ditetapkan di dalam negara seseorang itu tinggal. Kemiskinan secara lazimnya menyumbangkan kepada banyak keadaan yang secara langsung akan menjejaskan negara. Kemiskinan yang berlaku terhadap sebuah negara akan menyebabkan kerugian terhadap negara tersebut jika keadaan itu berlaku di dalam satu jangka masa yang panjang. Hal ini demikian karena kerajaan terpaksa menanggung sejumlah perbelanjaan yang besar untuk memastikan isu kemiskinan itu dapat dibasmi. Menurut analisis kajian yang didapati, antara faktor-faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya kemiskinan adalah tahap pendidikan yang rendah, masalah kesehatan, masalah keluarga, kurang kemahiran, tanggung jawab yang tinggi, serta kesukaran dalam mendapatkan pekerjaan. Kebanyakan responden bersetuju bahwa faktor-faktor ini merupakan antara faktor terbesar yang menyebabkan kemiskinan berlaku di dalam kalangan peserta IKASI. Pihak kerajaan mempunyai peranan yang penting dalam hal ini karena pihak kerajaan mempunyai kuasa untuk membuka sektor ekonomi yang baru. Sekiranya sektor ekonomi yang baru dibuka, banyak peluang pekerjaan boleh disediakan kepada rakyat. Peningkatan jumlah peluang pekerjaan di dalam negara akan berlaku dan seterusnya akan meningkatkan jumlah pendapatan kasar negara (GDNK) serta sekaligus mampu mengurangkan jumlah rakyat miskin di dalam negara. Oleh yang demikian, usaha semua pihak bertanggung jawab adalah sangat diperlukan
agar isu kemiskinan ini dapat diatasi di kalangan peserta IKASI dan juga semua rakyat di dalam negara ini dapat dikurangkan. Terima kasih.